Baiklah, pada hujung minggu lalu, saya berpeluang melawat tentera kita yang sedang berjuang dalam operasi Furia Epic. Kami berada di darat, atau lebih tepat lagi, di Centicom pada hari Sabtu selama kira-kira separuh hari. Atas sebab keselamatan operasi, supaya tentera-tentera itu tidak menjadi sasaran, lokasi dan pangkalan tidak akan dinamakan. Cukup sekadar mengatakan bahawa perjalanan itu adalah satu penghormatan. Saya berpeluang unik untuk menyaksikan dan dapat melihat dari dekat yang terbaik tentang Amerika. Saya telah menyaksikan para pahlawan, satu persaudaraan lelaki dan wanita, semuanya pahlawan, daripada pasukan aktif, pasukan penawal, dan pasukan simpanan, bersatu kerana kasih sayang bersama, tujuan yang dikongsi, dan komitmen terhadap misi. Saya telah menyaksikan kecekapan sebenar. Saya melihat seorang askar kelas 1 dengan yakin menentukan trajektori peluru berpandu musuh. Untuk sebuah bilik yang penuh dengan pegawai, semua orang memberi tumpuan, seluruh bilik memberi perhatian sepenuhnya. 2 peluru berpandu musuh berjaya ditembak jatuh. Saya berpeluang berbual dengan juru terbang tentera udara dan tentera laut, terus di landasan bersama mereka yang setiap hari melancarkan bom ke dalam Iran dan menembak jatuh drone untuk mempertahankan pangkalan mereka. Ramai antara mereka baru saja pulang dari ruang udara Iran dan ibu kota Teheran. Saya memakai fon kepala dan bercakap dengan satu kru. Kabin sentiasa bersedia untuk bertindak setiap hari. Saya menyaksikan daya cipta Amerika. Saya bertemu dengan pegawai muda tentera yang menemui cara untuk meneutralkan peluru berpandu musuh semasa bermanuver menyelamatkan banyak nyawa. Komandernya menesahkan bahawa sorakan kegembiraan dan tepukan bergema di pusat operasi taktikal apabila pendekatan barunya berjaya buat kali pertama. Saya bertemu dengan penganalisis risikan tentera udara yang memperkemaskan sasaran lebih pantas daripada musuh menyesuaikan diri. Sebenarnya, saya telah memberikan kad saya kepadanya dan meminta supaya dia sentiasa memaklumkan saya tentang situasi sebenar. Saya akhirnya melakukan perkara yang sama dengan ketua beliau, seorang kolonel bersara yang berhati besar seperti Texas, dan mempunyai misai yang sangat terjaga rapi sesuai dengan misinya. Saya telah menyaksikan keupayaan mematikan. Saya bertemu seorang juru terbang muda ketika matahari sedang terbenam dan kesejukan mula menyelubungi landasan, yang apabila ditanya apa yang mereka perlukan, hanya memandang saya dengan senyuman nakal di wajahnya dan berkata, "Lagi banyak bom, Tuan, dan bom yang lebih besar." Kami akan memenuhi permintaannya dengan senang hati. Saya bertemu dengan pasukan penetapan sasaran tentera darat yang telah menemui dan menenggelamkan kebanggaan serta kegembiraan tentera laut Iran dengan posisi tempur mereka dipenuhi gambar-gambar kapal musuh yang telah ditenggelamkan. Dan saya menyaksikan kesegeraan. Sebaik sahaja kami mendarat, sebuah lagi C-17 mendarat hanya beberapa minit selepas kami. Dan dalam masa 30 saat selepas pesawat itu berhenti sepenuhnya, satu pasukan di darat tiba dan kargo mula dipunggah. Kepantasan ketika perang. Daripada setiap lelaki dan wanita di darat, di udara, di landasan dan semasa sentuhan, saya dengar, kami mahu semuanya lebih pantas, kadar operasi lebih tinggi, kepantasan ketika perang. Perasaan itu adalah bertentangan sepenuhnya dengan unit-unit yang tidak bergilir tahun demi tahun dalam peperangan di Irak dan Afghanistan, yang mana kita sudah begitu biasa. Dalam peperangan itu, semuanya berkisar kepada giliran seterusnya. Tidak pernah tahu bila misi akan berakhir atau apa sebenarnya misi itu tahun demi tahun. Tidak dengan Epic Fury. Saya menyaksikan satu desakan untuk menyiapkan tugas, satu desakan untuk mencapai kejayaan misi tanpa memikirkan rotasi seterusnya. Hanya bergerak secepat mungkin untuk menang. Saya berpeluang untuk memeriksa pasukan, untuk menyaksikan sendiri apa yang memang sudah kita tahu itu benar. Saya berbual dengan anggota daripada semua pangkat dan semua cabang perkhidmatan, tiada seorang pun yang tahu bahawa kami akan datang. Ia tidak dirancang atau ditulis skrip kadang-kadang, kami hanya berjalan tanpa tujuan. Apa yang saya saksikan adalah motivasi. Ia adalah tumpuan sepenuhnya pada misi. Ia adalah pahlawan Amerika tanpa sekatan. Ia adalah semangat pahlawan Amerika yang muncul dengan misi yang jelas menentang musuh yang bertekad. Seorang ketua pasukan yang kami terbang bersama merumuskan situasi dengan baik. Dia berkata, "Ia adalah minggu-minggu yang sibuk, Tuan. Perkara yang sukar. Tetapi saya sangat berbesar hati kerana telah dipanggil. Pertarungan ini sepatutnya sudah lama berlaku. Kita perlu menghadapinya demi anak-anak kita. Kita tidak boleh terus menangguhkan masalah ini. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada Presiden." Saya telah mendengar perkara itu berulang kali. Saya bertanya kepada setiap anak muda Amerika, apa yang kamu perlukan?
Dan tiada siapa yang berkata peralatan yang lebih baik, tiada siapa yang berkata keadaan hidup yang lebih selesa, tiada siapa yang berkata hantar saya pulang. Sudah tentu, akhirnya kita semua mahukan perkara-perkara itu, mereka juga mahukannya. Tetapi apa yang orang Amerika ini beritahu saya, muda dan tua, pegawai dan anggota, lelaki dan wanita, hitam dan putih, ialah mari kita selesaikan misi ini. Beri kami lebih banyak bom yang lebih besar, lebih banyak sasaran. Biarkan kami selesaikan perkara ini. Sebenarnya, Laksamana Cooper perhatikan pagi ini bahwa 3.000 orang itu, 3 kapten tentara udara yang ditembak jatuh oleh tembakan pasukan sendiri Kuwait pada awal konflik beberapa minggu lalu, tidak pernah meninggalkan kawasan operasi. Semua mereka telah menjatuhkan bom ke atas Teheran malam tadi. Lelaki dan wanita ini menghadapi ancaman Iran setiap hari dengan peluru berpandu dan drone yang datang. Dan mereka tahu bagaimana dunia akan jadi jika Iran memiliki senjata paling berbahaya di dunia. Senjata nuklear, seperti yang telah dikatakan berulang kali oleh Presiden Trump selama bertahun-tahun. Dan dalam pentadbiran ini, Iran tidak boleh memiliki bom nuklear dan mereka tidak akan memilikinya. Tentara-tentara ini mahu menamatkan perjuangan ini demi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Ini tentang sejarah, ini tentang legasi. Kejayaan itu penting dan disebabkan oleh presiden ini dan rakyat Amerika ini, kita lebih dekat daripada sebelumnya untuk menang. Presiden Trump sedang melakukan apa yang tiada presiden lain berani lakukan. Presiden-presiden sebelum ini hanya pandai bercakap sahaja. Dia benar-benar orang yang bertindak. Di medan perang, kerana kebebasan yang diberikan oleh Presiden kepada kami, kuasa tembakan Amerika hanya semakin bertambah, manakala kuasa tembakan Iran semakin berkurangan. Kita semakin banyak pilihan, dan mereka pula semakin kurang pilihan. Dalam hanya sebulan, kita akhirnya menetapkan semua peraturan. Hari-hari akan datang akan menjadi penentu. Iran tahu tentang ini, dan hampir tiada apa yang mereka boleh lakukan secara ketenteraan mengenainya. Ya, mereka masih akan melancarkan beberapa peluru berpandu. Kita akan menembak jatuhnya. Perlu ditekankan bahawa dalam 24 jam terakhir terdapat bilangan peluru berpandu dan drone musuh paling sedikit yang dilancarkan oleh Iran. Mereka akan bersembunyi di bawah tanah, tetapi kita akan menemui mereka. Baru-baru ini, kami telah memusnahkan satu lagi bunker komando mereka. Para pemimpin terpaksa melarikan diri tanpa air, tanpa tenaga, tanpa oksigen, tanpa perintah dan kawalan. Kepercayaan mereka terhadap gua-gua mereka semakin berkurang. Maklumat terkini adalah risikan yang datang dari CENTCOM. Jelas bahawa serangan kita sedang menjejaskan moral Angkatan Tentera Iran, menyebabkan desersi besar-besaran, kekurangan kaki tangan utama, dan menimbulkan kekecewaan di kalangan para pemimpin kanan. Hanya pada malam tadi, kami telah melancarkan 200 serangan dinamik. Serangan dinamik ialah serangan di mana seorang juruterbang berlepas dan semasa penerbangan, mereka menerima sasaran baharu berdasarkan maklumat masa nyata, pelancar baharu, lokasi baharu atau formasi tentera baharu. Sasaran dinamik ialah sasaran yang berubah semasa anda berada di udara disebabkan oleh risikan yang dipertingkatkan. 200 serangan dinamik sahaja selain daripada sasaran yang telah dirancang terlebih dahulu. Video yang dipostkan oleh Presiden malam tadi. Di Isfahan, sebuah depot peluru yang telah diserang oleh pengebom Zewair. Anda nampak, anda tak dapat lihat banyak video seperti ini sebab sekadar mengingatkan Iran masih memutuskan internet untuk 99.9% daripada populasinya. Tapi kalau Iran bijak, mereka akan buat satu perjanjian. Presiden Trump tidak menggertap dan dia tidak akan berundur. Anda boleh tanya Khamenei tentang perkara itu. Rejim baharu Iran sepatutnya sudah tahu tentang perkara ini. Rejim baharu ini, kerana telah berlaku perubahan rejim, sepatutnya lebih bijak daripada yang sebelumnya. Presiden Trump akan membuat perjanjian. Dia bersedia dan syarat-syarat perjanjian itu sudah diketahui oleh mereka. Jika Iran tidak bersedia, maka Jabatan Perang Amerika Syarikat akan teruskan dengan lebih hebat lagi. Semasa berada di sini pagi ini, di bilik sidang akhbar ini, dalam fikiran saya benar-benar sedang memikirkan kumpulan-kumpulan yang saya temui hujung minggu ini. Para juru terbang, logistik, penganalisis risikan, pemilih sasaran, mereka yang bertanggung jawab dalam sokongan, kru penerbangan, pertahanan udara, keselamatan pangkalan, dan mereka yang melakukan penyelenggaraan. Kami berjalan pada waktu senja dengan kesejukan dan angin di kawasan operasi pesawat. Semoga Allah menjaga mereka semua, melindungi mereka setiap hari dan setiap malam. Semoga lengannya yang maha kuasa dan abadi menaungi mereka, menjaga mereka, dan membawa ketenangan kepada mereka. Dengan nama Yesus Kristus, amin. Yang berhormat Tuan Presiden, Anda dipersilahkan berucap.
Terima kasih Setiausaha, selamat pagi semua dan sekali lagi terima kasih kerana berada di sini ketika operasi sedang dijalankan. Saya berterima kasih atas khidmat dan dedikasi 2.8 juta ahli pasukan gabungan kita, semuanya berdedikasi kepada satu tujuan yang lebih besar. Diariamente aqueles em missão Atau sedang bersiap untuk operasi pengeboman dan yang lain pula meletakkan diri mereka dalam bahaya. Oleh itu kita berhutang budi yang mendalam kepada mereka. Saya amat berterima kasih kepada mereka yang telah gugur, yang telah membuat pengorbanan tertinggi. Kita tidak akan pernah melupakan keberanian dan ketabahan mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Dan setiap hari kita terus berusaha untuk layak menerima apa yang mereka telah berikan kepada kita pagi ini. Saya ingin berkongsi bahawa semalam pasukan bersama telah menghadiri pengebumian Kolonel Clarence Emil Budd Anderson yang meninggal dunia pada Mei 2024 pada usia 102 tahun telah dikebumikan semalam di tanah perkuburan Albuquerque, Arlington di sisi istrinya selama 70 tahun, Eleanor, yang telah berkahwin pada 23 Februari 1945. Beliau meninggal dunia pada tahun 2015 pada usia 92 tahun. Budd, legenda tentera udara dan penerbangan dunia, menerima penghormatan terbang lintas oleh F-30 dan 5.4 P-51 Mustang. Beliau adalah salah seorang ace pejuang paling prolifik dalam Perang Dunia Kedua dan juru terbang P-51 dengan jumlah kemenangan terbanyak dengan 16 dan suku pesawat musuh ditembak jatuh. Antara tahun 1942 dan 1972, misi tempur terakhir beliau adalah menerbangkan F-105 Thunder Chief di atas Vietnam Utara. Bagi sesiapa yang pernah berpeluang mengenali Kolonel, Anderson tahu betapa istimewanya beliau. Dan itu benar untuk setiap seorang daripada kita dan setiap veteran Perang Dunia Kedua kita yang semakin berkurangan setiap hari. Mereka adalah generasi terhebat dan memberi kita hadiah berupa contoh yang luar biasa. Dalam operasi Furia Epica, hari ini Kolonel Anderson, kami bersedih atas kehilangan Anda dan kami mengingati senyuman di sebelah kanan wajah Anda ketika Anda berangkat untuk menjalankan tugas negara kita. Sekarang, satu kemaskini operasi. Pasukan gabungan kita memberi tumpuan kepada sasaran ketenteraan sambil melemahkan dan memusnahkan keupayaan Iran untuk memunjurkan kuasa dan mengancam kestabilan di luar sempadannya. Pertama, pasukan gabungan terus memusnahkan keupayaan peluru berpandu dan drone Iran. Kita terus memberi tumpuan untuk meneutralkan rantaian logistik dan bekalan bagi program-program tersebut. Ini terus menjadi usaha bersama yang dilakukan 24 jam sehari dari udara, darat, laut, angkasa dan siber. Pengebom jarak jauh Suririo dan mereka berkoordinasi dengan jet pejuang dari pasukan bersama berlepas dari pangkalan di rantau ini dan dari wilayah tanah besar. Sementara jet pejuang tentera laut dan klasi terus mengunjurkan kuasa dari laut. Dan unit artileri tentera darat serta marinir melaksanakan tembakan tepat jarak jauh ke wilayah musuh, mensasarkan sasaran bernilai tinggi. Sementara itu dalam pertahanan, tentera darat dan tentera udara kita tetap berwaspada, melindungi pasukan serta sekutu kita dengan memintas peluru berpandu dan drone. Bersama-sama, kita melancarkan serangan tepat ke atas pusat pengeluaran, gudang komponen dan kemudahan penyelidikan di wilayah Iran. Dan sepanjang 30 hari yang lalu, kita berjaya menyerang lebih daripada 11,000 sasaran. Memandangkan peningkatan keunggulan udara, kita berjaya memulakan misi darat pertama dengan B-52. Apa yang membolehkan kita, seperti yang telah kita katakan sebelum ini, terus menguasai musuh. Dan seperti yang disebutkan oleh Setiausaha, kita kini semakin memberi tumpuan kepada sasaran dinamik dengan menumpukan kepada sasaran bergerak di sekitar medan perang. Kita teruskan operasi terhadap kilang peluru berpandu, drone dan kemudahan pengeluaran tentera laut Iran sambil mengekalkan tekanan multi-domain yang telah disebutkan tadi. Kedua, dalam tentera laut, kita mengekalkan dominasi kita ke atas tentera laut Iran. Kita fokus untuk meneutralkan keupayaan periuk api dan aset maritim mereka. Dan seperti yang saya sebutkan, baru-baru ini kita telah mengintegrasikan helikopter dan sokongan udara dalam domain maritim. CENTCOM terus mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap depot serta kawasan penyimpanan. Dan kami sekali lagi telah mengambil tindakan ke atas lebih daripada 150 kapal, termasuk semua frigat kelas Diamantina.
Dan yang ketiga, kami terus melancarkan kempen besar-besaran terhadap pangkalan industri pertahanan mereka. Ini termasuk kilang, gudang, makmal penyelidikan dan pembangunan senjata nuklear serta infrastruktur berkaitan yang diperlukan untuk Iran memulihkan keupayaan tempurnya. Saya ingin meneruskan tema saya untuk menonjolkan sumbangan luar biasa rakyat Amerika kepada pasukan bersama kita. Hari ini saya ingin bercakap sedikit tentang barisan hadapan yang berbeza. Satu barisan yang tidak mempunyai bunker atau pos pengawal tetapi sama penting untuk keselamatan negara kita, iaitu barisan pemasangan negara kita. Hari ini saya memberi penghormatan kepada rakyat Amerika di barisan hadapan kuasa tempur negara. Mereka yang membuat senjata kita di pangkalan industri pertahanan kita, tetapi lebih luas lagi di dalam pangkalan industri negara kita dalam setiap pilihan ketenteraan. Kami tidak akan dapat menjalankan tugas kami tanpa lelaki dan wanita dari seluruh negara kita yang hadir setiap hari pada bila-bila masa di barisan pengeluaran, bengkel atau makmal. Membina keupayaan yang diperlukan untuk memproyeksikan kuasa tempur Amerika pada masa dan tempat pilihan kita. Rakyat Amerika hebat yang saya kenali dalam sektor swasta adalah teras utama kekuatan tempur kita. Mereka ialah pengendali mesin CNC berteknologi tinggi yang mengubah logam menjadi komponen yang tepat. Mereka ialah pemasang yang dengan teliti mengambil bahagian-bahagian dan mengubahnya menjadi sistem panduan. Amunisi, enjin roket, jet atau kapal selam. Atau adakah mereka juru teknik jaminan kualiti yang memastikan bahawa apabila seorang pejuang menarik picu, senjata itu berfungsi setiap kali. Itu boleh jadi dan memang satu kerja yang sukar dan memenatkan. Ia bukan kerja di pejabat yang sunyi dengan meja dan kertas dan tiada apa yang salah dengan itu. Tetapi itulah yang disukai kumpulan rakyat Amerika ini. Saya tahu, saya telah melihat dengan mata saya sendiri dan saya rasa sangat dihormati dengan pemberian ini. Ia adalah kerja yang bising, berbahaya dan mencabar yang memerlukan tumpuan sepenuhnya selama berjam-jam dan komitmen penuh untuk melakukannya dengan betul, sentiasa. Ia adalah kerja praktikal di mana satu kesilapan atau penyimpangan sahaja boleh membahayakan nyawa seorang rakyat Amerika. Satu wayar yang tidak berada di tempatnya, satu kegagalan pada kimpalan, atau satu sensor yang tidak dilaraskan dengan betul, boleh menjadi perbezaan antara kejayaan atau kegagalan misi. Perbezaannya diukur melalui nyawa anak-anak lelaki dan perempuan kita yang kita hantar ke lapangan dan ke medan perang. Kita percaya dan meletakkan kepercayaan kita kepada rakyat Amerika yang hebat ini. Dan bukan hanya kerana kemahiran mereka dalam pembuatan, tetapi juga kerana minda inovatif mereka dan semangat keusahawanan mereka. Daripada mereka yang membina keupayaan luar biasa, hinggalah ke bengkel-bengkel kecil milik keluarga yang tersebar di seluruh negara hebat ini, merekalah yang menjadi asas dan teras kepada keupayaan tempur Amerika Syarikat. Kita menyatukan sentiasa memperbaiki dan sentiasa belajar sepanjang masa. Dan terdapat contoh-contohnya sepanjang sejarah sehingga ke hari ini. Termasuk pembinaan aset seperti pesawat pejuang siluman F-117, pengebom siluman B-2, menjadikan keupayaan tempur kita tidak dapat dikesan oleh musuh sehingga ke B-21 dan F-47 masa kini. Ia adalah kerja seperti yang dilakukan di limbungan kapal di pantai timur dan timur laut Amerika Syarikat, di mana kapal selam nuklear Amerika dibina, yang membolehkan kita meronda di seluruh dunia pada bila-bila masa dan di mana sahaja yang kita pilih. Para inovator ini, para pekerja ini, rakyat Amerika yang luar biasa ini, mereka tidak mendapat pengiktirafan yang sama seperti seorang juru terbang pesawat pejuang yang kembali ke dek kapal induk pada waktu malam, atau seorang penembak artileri yang melepaskan peluru dari jarak jauh. Namun begitu, mereka tetap hadir setiap hari dan tanpa mereka, kita tidak akan dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka membina alat yang kita perlukan untuk menjalankan tugas kita, kemahiran, komitmen, patriotisme, dan dedikasi. Diterapkan pada setiap peralatan dan keupayaan tempur, ia boleh dilihat dan dirasai di barisan hadapan. Seperti yang disebutkan oleh setiausaha tentang anak-anak muda yang merakit bom di padang pasir yang beliau sempat temui, anda boleh lihat, anda boleh rasa
dan ia memang nyata. Dan kami sangat berterima kasih. Jadi tenaga kerja Amerika di luar sana, sama ada dalam industri pertahanan kita maupun industri antarabangsa, saya ucapkan terima kasih bagi pihak pasukan bersama. Kami menggunakan senjata yang Anda bina. Kami bergantung kepada sistem yang Anda cipta. Dan jarak antara lantai kilang, barisan pemasangan, dan barisan hadapan adalah sangat singkat. Terima kasih. Teruskan usaha Anda. Dan kepada pihak lawan di luar sana, saya ingatkan supaya berhati-hati. Dengan tenaga kerja Amerika, kita terus maju dalam mencapai matlamat ketenteraan kita. Saya dan Setiausaha terus berasa sangat terhormat dengan semangat, ketabahan, komitmen dan keazaman daripada 2.8 juta anggota pasukan gabungan kita. Saya seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota pasukan dan keluarga mereka dan seperti biasa mengingati mereka yang telah gugur. Kita sentiasa membawa mereka dan nama mereka dalam ingatan setiap hari. Tuan, silakan. Terima kasih Presiden. Sebagai mengenang Kolonel Bud Anderson, Presiden baru-baru ini menerbangkan sebuah F-16 untuk memberi penghormatan kepadanya. Dan terima kasih kerana menonjolkan asas industri pertahanan, iaitu Arsenal Kebebasan. Perlu ditekankan bahawa tiada siapa yang membina semula asas industri pertahanan ini dengan lebih pantas dan penuh tujuan selain Presiden Trump pada penggal pertamanya. Dan kini kita sedang membina semula Arsenal Kebebasan. Asas industri pertahanan kita kini lebih rancak berbanding sejak Perang Dunia Kedua dan sedang berkembang pesat. Bandingkan ini dengan Iran, yang mana asas industri pertahanannya hampir musnah sepenuhnya. Keupayaan mereka untuk membina semula senjata perang yang sedang mereka gunakan sekarang, yang mereka sembunyikan di kemudahan bawah tanah dan gunakan secara berterusan dari masa ke masa, keupayaan mereka untuk membina semula, itu tidak signifikan dan saya rasa perbezaan ini juga merupakan warisan yang berkekalan daripadanya. Baiklah, di sini. Terima kasih atas masa Anda. Kami menerima beberapa petunjuk bahawa Imaira akan mengambil alih semula kawalan Selat Hormuz. Pada masa ini, apakah langkah ketenteraan yang akan diambil untuk memastikan laluan selamat untuk sekutu kita, menghalang musuh kita dan menunjukkan dominasi Cisterwap di rantau ini? Dan juga, bolehkah Anda mengulas sejauh mana pihak lawan Amerika seperti Rusia, China, Korea Utara? Mereka sedang menyokong mesin perang Iran ketika ini dengan senjata dan risikan. Dan apakah tindakan ketenteraan yang kita ambil untuk menghukum gabungan musuh? Saya menghargai kedua-dua soalan itu. Di Selat Hormuz, terdapat jauh lebih banyak kapal yang melalui hari ini berbanding sebelum ini. Seperti yang diatur oleh Presiden, Presiden telah menjelaskan kepada Iran, buka untuk perniagaan. Atau kita ada pilihan, dan sememangnya kita ada. Apabila anda melihat apa yang telah dibentangkan oleh Presiden Estado Mayor mengenai tentera laut, mengenai asas industri perkapalan, mengenai peluru berpandu jelajah pantai, mengenai VANS, mengenai keupayaan tindak balas ranjau laut, kita telah memberi tumpuan sejak awal untuk melemahkan dan mengalahkan keupayaan-keupayaan ini serta mengehadkan pilihan mereka. Perkara-perkara yang juga sedang kami lakukan, sebahagiannya diketahui, sebahagiannya tidak, untuk mewujudkan syarat-syarat yang diperlukan. Dan saya percaya bahawa Presiden telah jelas pagi tadi dalam kenyataannya bahawa terdapat negara-negara di seluruh dunia yang juga harus bersedia untuk bertindak. Di saluran maritim yang sangat penting itu, bukan sahaja tentera laut Amerika Syarikat. Setahu saya, sepatutnya ada tentera laut diraja yang kuat yang juga boleh bersedia untuk melakukan perkara seperti itu. Beliau menekankan bahawa laluan air antarabangsa ini jarang digunakan, jauh lebih kurang berbanding yang lain. Perlu memberi perhatian dan mengambil pendirian. Presiden Trump telah melakukan kerja berat untuk dunia bebas menentang ancaman Iran. Ini bukan hanya masalah kita sahaja untuk teruskan, walaupun kita telah melakukan sebahagian besar persiapan untuk memastikan selat ini kekal terbuka. Itu adalah satu hasil yang mana Presiden telah sangat jelas mengenainya. Mengenai Rusia dan China, kita tahu dengan tepat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat atau tidak buat. Kita tidak perlu mendedahkan semuanya kepada umum, tetapi apabila perlu, kita sedang menguruskannya. Secara terus terang, saya tidak tahu jika Anda ada apa-apa untuk ditambah. Tidak, saya rasa Anda sudah katakan semuanya. Adakah Anda mempunyai jadwal untuk pelaksanaan di selat itu? Terima kasih Tuan Setiausaha. David Zier, Suara Real Amerika. Saya melihat semangat itu di barisan pengeluaran, di limbungan kapal dan kilang keluli. Luar biasa. Tetapi saya ingin bertanya tentang status penghantaran bunker yang diperkukuh untuk perlindungan tambahan kepada tentera. Dan tanpa masuk ke butiran, apakah langkah-langkah yang kita ambil untuk melindungi pesawat strategik seperti Sentry? Itu soalan yang sangat-sangat baik. Saya akan katakan bahawa apa yang saya saksikan di tempat saya berada ialah disiplin yang sangat ketat dalam penggunaan dan penambahbaikan bunker.
Jadi sejak awal, seperti yang kami nyatakan dengan sangat jelas, perkara pertama yang kami lakukan ialah membina pertahanan dan memastikan keupayaan pertahanan kami berada pada tahap maksimum sebelum semua ini bermula lagi. Ini termasuk pembinaan kubu seberapa banyak yang mungkin, tetapi juga termasuk penyebaran. Jika semua orang kami berada di satu tempat, itu adalah masalah besar. Jadi penyebaran adalah sebahagian daripada strategi kami, dan bersama dengan penyebaran itu, semakin banyak bunker sedang dibina. Saya boleh katakan, selepas bercakap dengan komander sekutu di Israel dan lain-lain, bahawa kami melaksanakan perkara ini dengan cepat. Dan kemudian, memastikan kedudukan-kedudukan ini adalah keutamaan utama di kawasan operasi. Sama seperti pertahanan udara berlapis, selain Patriot dan THAAD, ia juga merangkumi pesawat pejuang, rondaan, sistem kinetik lain, dan sistem peperangan elektronik. Oleh itu, pertahanan untuk tentera dan aset kita berada pada tahap maksimum. Saya akan ulas tentang aset lain yang anda sebutkan, seperti skuadron udara dan pesawat. Pihak lawan bertindak untuk mendapatkan data dan risikan yang tidak sepatutnya. Kami sedar tentang perkara ini dan akhirnya kami memindahkan barang-barang tersebut ke tempat lain. Dan salah satu prinsip terbesar yang anda pelajari dalam angkatan tentera ialah untuk tidak menetapkan corak yang boleh dijangka. Jadi itulah yang kami lakukan. Komander berusaha keras untuk menyesuaikan sistem-sistem ini, memastikan penempatan yang betul dan mengelakkan menjadi sasaran mudah. Terima kasih Tuan Setiausaha. Amerika Syarikat dan Iran nampaknya tidak sependapat sekarang sama ada rundingan ini sedang berjalan atau tidak. Apakah kesan perkara ini terhadap strategi ketenteraan? Adakah ia mempunyai sebarang kaitan? Tidak sama sekali, General. Presiden menulis semalam bahawa Sabriwa, saya rasa itu orang, perlu fikirkan satu. Fikirkan strategi. Fikirkan satu. Loji jana kuasa dan telaga minyak Iran. Itulah kata-kata beliau sebelum menamatkan operasi. Adakah ada cara untuk melakukan mana-mana perkara ini tanpa benar-benar membahayakan atau mencederakan orang awam dengan teruk? Mengenai rundingan, saya boleh beritahu anda, setelah bersama Steve, Jared, Naib Presiden dan Marco semalam, bahawa rundingan itu memang benar-benar berlaku. Ia sedang berjalan, ia aktif dan saya rasa ia semakin mendapat momentum dan kami berterima kasih atas perkara itu. Seperti yang saya katakan dalam ucapan saya, kami lebih suka mencapai satu perjanjian. Jika Iran bersedia melepaskan bahan dan cita-cita yang mereka ada, itu memang sangat baik. Itulah matlamatnya. Kami tidak mahu melakukan lebih banyak tindakan ketenteraan daripada yang diperlukan. Saya tidak bergurau apabila saya kata kita akan berunding dengan bom. Tugas kami adalah memastikan bahawa Iran untuk memahami bahawa rejim baru yang berkuasa ini berada dalam kedudukan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Jika mereka membuat perjanjian seperti itu, kita akan teruskan. Kami bekerja bersama-sama, tetapi fokusnya adalah pada perjanjian. Jika boleh, kami mahu menyelesaikan perjanjian itu secepat mungkin. Jika tidak, kami bersedia untuk teruskan. Tuan mahu, Tuan Presiden? Ya, terima kasih atas soalan itu. Sentiasa menimbang dengan teliti isu-isu ini dan membangunkan pilihan untuk mengurangkan risiko mengikut amalan biasa yang ditetapkan dalam Angkatan Tentera. Ya. Terima kasih Tuan Setiausaha. Saya tahu Anda sudah menyentuh perkara ini sedikit, tetapi secara khusus mengenai Selat Hormuz. Membuka selat itu adalah matlamat penting dan utama dalam operasi Epic Fury. Atau adakah itu tugas negara lain? Dan yang kedua, tanpa meminta Anda mengulas perkara yang tidak boleh Anda bincangkan. Apakah mesej untuk rakyat Amerika yang menyayangi Presiden dan mempercayainya, tetapi bimbang tentang tentera di tanah asing? Matlamat utama kami dari mimbar ini. Sejak hari pertama, matlamat saya, matlamat Presiden Majlis, Naib Presiden, Setiausaha Rubio dan yang lain telah jelas. Pengeluaran dan program peluru berpandu, asas industri pertahanannya, seluruh keupayaan pengeluarannya, selain daripada tentera laut dan keupayaan proyeksi kuasa, jadi itulah perkara-perkara utama. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklear, itu jelas. Mengalahkan tentera laut mereka adalah penting untuk menghalang mereka daripada memproyeksikan kuasa seperti itu dari pesisir mereka. Nyataan Presiden pagi ini menjelaskan bahawa isu Selat Hormuz yang mana kita telah mewujudkan syarat kejayaan dan akan memastikan Iran mengetahuinya bukanlah masalah zewa sahaja. Kami bersedia untuk memimpin. Presiden Trump telah memimpin sepanjang masa. Tetapi bukan kami sahaja yang begitu. Negara-negara lain juga harus memberi perhatian kepada ucapan Presiden. Beliau telah membuktikan bahawa beliau benar-benar serius dan sedang menegaskan dengan jelas pendiriannya sekarang. Mungkin memang patut belajar untuk berjuang. Itu sesuatu yang telah dikatakan oleh sebahagian daripada kami sejak sekian lama. Anda tidak boleh hanya mempunyai bendera. Anda perlukan formasi. Beberapa kapal sahaja tidak mencukupi. Anda perlukan impak yang sebenar.
Perkara-perkara ini penting dalam dunia yang berbahaya dengan pihak lawan yang sedang meningkat naik. Itulah sebabnya Presiden sedang bercakap tentang asas industri kita dan kami melancarkan Arsenal of Freedom Tour untuk menghidupkannya semula. Presiden Trump sedang melakukannya dengan cara yang unik mengenai tentera di darat. Não entendo por que a base Yang sudah tahu tentang perkara ini tidak akan yakin dengan keupayaannya untuk melaksanakannya. Lihatlah rekod beliau dalam mencari keamanan melalui kekuatan dengan hasil America First. Apa yang beliau katakan sebenarnya, dan itu memang benar, dan saya juga pernah katakan dari mimbar ini, ialah kita tidak akan menolak sebarang pilihan. Anda tidak boleh berperang dan menang jika Anda memberitahu lawan apa yang Anda sanggup atau tidak sanggup lakukan, termasuk menghantar tentera ke darat. Lawan kita pada masa ini, mereka fikir ada 15 cara berbeza untuk menyerang mereka dengan tentera darat. Dan teka apa? Memang ada. Jadi, jika kita benar-benar perlu, kita boleh laksanakan pilihan-pilihan itu bagi pihak presiden dan jabatan ini. Mungkin kita tak akan gunakannya, mungkin rundingan akan berjaya, atau mungkin ada pendekatan lain. Yang penting ialah menjadi tidak dapat dijangka. Jangan dedahkan apa yang Anda sanggup lakukan. Tetapi jika seseorang telah mengambil iktibar daripada pengajaran di Irak dan Afghanistan, seperti Presiden Trump yang pertama mengutuk mereka, dia tidak akan ulangi kesilapan itu. Dan saya rasa beliau telah sangat jelas tentang perkara itu. Dari podium ya. Terima kasih. Setiausaha Hegseth, satu soalan untuk anda dan satu lagi untuk General Kane. Anda kata kita sudah sebulan dalam operasi Furia Epica. Berapa lama lagi sebelum objektif tercapai? Dan adakah terdapat kemungkinan di mana satu perjanjian dibuat sebelum mencapai objektif tersebut? Bagi General Kane, liputan media mencadangkan satu pencerobohan darat yang bakal berlaku. Apakah tugas khusus lain askar dan marin yang dihantar ke Timur Tengah untuk berkhidmat dalam konflik ini? Baiklah, sama seperti soalan sebelum ini adalah asas kepada militarisme. Jangan beritahu musuh anda apa yang anda sanggup lakukan atau tidak lakukan. Dan jangan beritahu musuh anda bila anda sanggup berhenti. Terutamanya, musuh yang suka bersembunyi di dalam bunker, cuba mengumpul peluru, berpandu mereka dan menunggu anda berputus asa. Jadi itu bukan soalan yang saya akan jawab atau yang Presiden telah jawab secara muktamad. Kami mempunyai matlamat, garis panduan dan sasaran kami sendiri, objektif ketenteraan yang sedang berjalan dan perkara-perkara yang kami analisa. Ia mungkin mengambil masa 4, 6 atau 8 minggu, tetapi kami tidak akan mendedahkan tempoh yang tepat kerana fokus kami adalah untuk mencapai matlamat tersebut dan kami sedang melakukannya dengan sangat baik. Dan saya serta pengerusi ketua-ketua turus menganalisis perkara ini setiap hari. Itu akan menjadi keputusan Presiden dan hanya beliau sahaja apabila matlamat-matlamat tersebut telah dicapai dan apabila ia demi kepentingan rakyat Amerika untuk memeterai perjanjian ini bagi memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklear. Keupayaan pada akhirnya supaya matlamat atau kepentingan kita dapat diperkembangkan. Ada apa-apa lagi, Presiden? Tidak, hanya untuk menjawab soalan anda. Riagan, pelbagai pilihan ketenteraan yang ditawarkan oleh pasukan ini adalah luas, tidak terhad hanya kepada apa yang anda sebutkan. Di darat, saya tidak ingin mengahadkan ruang keputusan Presiden, tetapi terdapat pelbagai kemungkinan. Sekurang-kurangnya, Iran harus sedar bahawa mereka berada di sana dan mereka merupakan satu titik tekanan. Jadi, mereka perlu menilai dengan teliti di peringkat diplomatik sebagai Presiden, tetapi mereka juga perlu mempertimbangkan apa yang ada di hadapan mereka. Jadi, Tuan, baiklah Tuan Setiausaha, berisikan Amerika Syarikat telah menilai selama bertahun-tahun bahawa Iran melindungi pemimpin Al-Qaeda, termasuk Emir semasa Saif al-Adil. Zewa dipercayai masih berada di Iran kerana dia telah melarikan diri ke Afghanistan. Dia berada dalam senarai sasaran. Dan Tuan Presiden, berdasarkan data dari CENTCOM dan pelbagai sumber terbuka, seperti yang dilaporkan oleh sebuah akhbar Iran, pengeboman dengan peluru berpandu dan pelancaran drone telah menurun secara drastik sejak permulaan perang, tetapi ia tidak menjadi sifar. Dan segala petunjuk menunjukkan bahawa mereka mengekalkan tahap yang agak rendah. Tetapi angka yang stabil mungkin telah menurun sedikit lagi dalam beberapa hari kebelakangan ini. Bagaimana kita boleh mendekati sifar? Dan apakah kesan keupayaan Iran yang telah merosot tetapi masih sangat nyata terhadap operasi semasa dan akan datang? saya tidak akan mengulas mengenai sasaran tertentu. Saya hanya akan katakan bahawa Al-Qaeda masih merupakan musuh kita dan terdapat ramai individu dalam senarai sasaran kita di Iran. Jika mereka melindungi Al-Qaeda, sudah pasti mereka termasuk dalam senarai itu. Só rapidamente.
Anda tahu sasaran bergerak yang kami serang, seperti yang disebutkan oleh Setiausaha tadi, 200 serangan yang telah dilakukan sepanjang malam tadi. Ini membantu dalam pengurangan yang berterusan. Kesan kedua dalam jangka masa panjang ialah serangan besar-besaran ke atas pangkalan industri pertahanan mereka, menghalang mereka daripada mendapatkan bekalan semula pada masa hadapan. Jadi kita melihat satu tren penurunan. Mereka masih menembak. Kami memberi tekanan kuat pada kedua-dua belah sistem. Setiausaha, terima kasih atas soalan itu. Adakah anda masih percaya? Anda pernah berkata sebelum ini bahawa kepimpinan Iran akan menyerah. Adakah anda masih percaya begitu? Dan adakah Amerika Syarikat masih komited dengan pertahanan kolektif NATO? Dan untuk Presiden Kane, bolehkah anda berkongsi pandangan anda tentang kesahihan menyerang loji penyahgaraman sekiranya Presiden mengarahkan perkara itu? Saya akan katakan bahawa satu misi telah selesai. Mengikut syarat kita, ia boleh dianggap sebagai penyerahan atau kekalahan. Panggil apa sahaja, kita tetap komited dengan satu konflik yang berakhir dengan syarat kita dan juga syarat Presiden. Tiada keraguan tentang itu. Mengenai NATO, keputusan itu terletak pada Presiden, tetapi saya ingin katakan bahawa banyak perkara telah didedahkan. Banyak telah ditunjukkan kepada dunia tentang apa yang sekutu kita sanggup lakukan untuk Amerika Syarikat. Apabila kita melaksanakan usaha sebesar ini atas nama dunia bebas, ia bukan sahaja memberi kesan kepada Amerika Syarikat, tetapi juga kepada sekutu dan yang lain. Tetapi apabila kita meminta bantuan atau akses ke pangkalan dan hak laluan udara, kita menerima persoalan dan halangan. Presiden menegaskan bahawa tiada pakatan sebenar jika negara-negara tidak bersedia untuk berdiri di sisi anda apabila anda memerlukan mereka. Dia sedang menunjukkan perkara itu dan pada akhirnya akan memutuskan bagaimana semuanya akan berakhir selepas selesai. Lihat, saya tidak akan bercakap tentang mana-mana sasaran tertentu. Itu sebagai susulan kepada soalan Gillian yang saya rasa saya tidak jawab sepenuhnya. Tetapi, seperti yang anda tahu, pasukan bersama adalah profesional dan menggunakan pelbagai proses serta sistem untuk menilai dengan teliti semua faktor dari risiko terhadap orang awam hingga isu undang-undang bagi setiap sasaran. Apabila sasaran muncul di hadapan kami menilai sasaran itu melalui proses yang sama seperti biasa dan menyerang sasaran yang sah mengikut prosedur standar kami. Presiden, adakah anda percaya tidak akan ada gencatan senjata atau belas kasihan kepada musuh? Biarkan yang pergi. Saya percaya. Terima kasih Setiausaha. No domingo, o presidente Trump disse... Rejim Iran pertama telah dimusnahkan dan yang kedua hampir pupus. Rejim ketiga yang sedang berkuasa sekarang ini lebih munasabah dalam rundingan. Adakah anda setuju dengan perkara ini? Kenapa? Saya akan serahkan jawapan itu kepada pasukan perunding. Mereka sedang berhubung dan mengekalkan dialog mengenai terma-terma tersebut. Satu perkembangan yang positif, kami berada di sana bersama pasukan perunding kami. Sentiasa bersedia dan bersiap sedia untuk meletakkan mereka dalam kedudukan yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya.